Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kali ini dalam slot semuka, sebuah rancangan media digital terbitan Urusan Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan. Tagline yang menjurus secara objektifnya iaitu tampil terang. Sedang penonton yang saya kasih sekalian, bersama kita dalam slot semuka kali ini ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, yang akan kita membicarakan pelbagai isu untuk diutarakan kepada seluruh warga rakyat Negeri Kelantan. Pertamanya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertamanya kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kelapangan dan kebersamaan dalam slot semuka pada hari ini, yang insya-Allah kita akan meng-highlightkan beberapa soalan dan juga beberapa isu yang menarik, khususnya dalam yang berkaitan dengan portfolio pendidikan di bawah portfolio Datuk. Untuk pertamanya, seperti mana yang belanjawan sebelum ini, sektor pendidikan menerima peruntukan yang amat besar, iaitu sebanyak 136 juta diperuntukkan bagi tahun 2021 ini. 121 juta khusus untuk Yayasan Islam Kelantan, tambahan sebanyak 18.5 juta berbanding 2020. Daripada tambahan itu, RM 7 juta bagi menampung perbelanjaan emolumen, menaik taraf skim perkhidmatan guru dan pengetua sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Satu pelaburan yang amat besar. Bahkan isu skim perkhidmatan dan skim tenaga pengajar sering menjadi bahan kempen ketika menjelang pilihan raya umum. Dan Alhamdulillah, belanjawan 2021 ini membuktikan komitmen dan keprihatinan kerajaan negeri dalam isu ini, sekaligus melunasi tawaran manifesto PRU ke-14 yang lalu. Ya, Berhormat Datuk, satu usaha yang berterusan dan berpanjangan di sebalik apa yang diperkatakan tadi, pastinya Datuk ingin berkongsi sesuatu yang menarik berkenaan dengan belanjawan yang telah diperuntukkan dalam tahun 2021 ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertamanya, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan pada hari ini. Sebagaimana yang disebut tadi, bahawa Yayasan Islam Kelantan sentiasa mendapat peruntukan yang besar daripada Kerajaan Negeri Kelantan, malah mungkin agensi yang terbesar ya, mendapat peruntukan dalam bajet setiap tahun. Tahun ini 136 juta, 18.5 juta lebih daripada tahun lepas ya. Sebagaimana yang disebut tadilah, adalah untuk pengurusan Yayasan Islam Kelantan, untuk pembangunan sekolah-sekolah dan juga untuk menampung kenaikan pangkat, dan juga sebagaimana yang disebut tadi, antara janji manifesto yang kita sebut dalam pilihan raya yang ke-14 baru ini adalah untuk mengklasifikasikan ataupun naik taraf reklasifikasi lah kita kata, menstrukturkan semula guru-guru YIK kepada dua kumpulan sahaja, iaitulah guru tetap dan juga guru sandaran. Sebelum ini kita ada sehingga 5 ataupun 6 kategori guru. Jadi untuk memudahkan pengurusan dan juga untuk menjaga kebajikan guru, ya, kita telah membuat keputusan untuk menjadikan dua kategori sahaja, tetap dan juga sandaran. Bermula tahun ini tu? Bermula daripada sebenarnya 2019 proses itu bermula, dan insya-Allah tahun ini kita akan complete semualah, sempurnakan semualah. Alhamdulillah. Untuk menjaga kebajikan guru-guru ya, ini adalah suatu yang sebenarnya sudah lama dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dan juga sudah lama dinanti-nantikan oleh guru-guru YIK. Ya. Pendidikan Yayasan Islam Kelantan ini merupakan yang niche dalam istilahnya, ataupun yang paling unggul dalam konteks pendidikan Islam dalam negara kita khususnya. Kita tak kata kita yang terbaik, tetapi semua mengakui bahawa Kelantan ini menjadi pusat kepada
pendidikan Islam semenjak daripada dulu sehingga digelar sebagai Serambi Mekah kerana banyaknya pondok-pondok dan sebagainya. Sekolah-sekolah agama Yayasan Islam Kelantan yang ada pada hari ini adalah sebanyak 93 buah sekolah. Ia adalah perkembangan daripada pondok kepada sekolah-sekolah berbentuk moden. Tetapi pendidikan Islam itu tetap juga ada di situ. Ya. Jadi sebagai negeri yang sentiasa cakna kepada agama dan juga pendidikan Islam, ini mesti dipelihara. Sebab itulah Kerajaan Negeri Kelantan semenjak daripada zaman Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz sampailah kepada zaman yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Bentara Kanan Datuk Haji Ahmad Yaakob sekarang, aspek pendidikan Islam ini sentiasa diberikan keutamaan walaupun kita terpaksa mengeluarkan belanja yang besar untuk tujuan tersebut. Itulah. Terima kasih. Baik Datuk, kalau kita melihat kepada institusi pendidikan di Kelantan, baik di bawah YIK ataupun lain-lain, pondok tradisi maupun yang moden, bukan saja menjadi pilihan mereka di luar Kelantan, bahkan telah terbukti menjadi dan berjaya memasarkan produk modal insan ke seluruh negara. Justru sejauh mana inisiatif kita dalam melebar luaskan lagi sistem ini, khususnya di luar daripada bumi Kelantan kita pada hari ini? Silibus Yayasan Islam Kelantan sekarang ini diguna pakai bukan sahaja di beberapa sekolah-sekolah swasta dalam negara, malah di luar negara. Sebagai contohnya di Kemboja. Manakala dalam negara kita, contohnya sekolah-sekolah di Selangor, ada yang mengambil contoh daripada silibus kita. Begitu juga dipakai di Melaka dan beberapa sekolah-sekolah yang lain. Dan sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan ini menjadi rebutan. Sehingga kita terpaksa menolak permintaan. Sama ada daripada anak-anak Kelantan, begitu juga permintaan daripada di luar daripada Kelantan. Sebab itulah kita kata, oleh kerana kita mempunyai 93 buah sekolah agama, lebih kurang 36,000 orang pelajar, 2,500 orang kaki tangan akademik, guru-guru, yang mana semuanya ditanggung oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Maka kita kata kita dapat menawarkan kepada rakyat, tetapi tidak semua kita dapat menampung keperluan rakyat, permintaan daripada masa. Sebab itulah kita sangat-sangat menggalakkan mana-mana pihak, sama ada dalam negeri Kelantan ataupun luar Kelantan, yang sanggup untuk bekerjasama dengan Yayasan Islam Kelantan menggunakan silibus kita dan sebagainya, kita alu-alukan sangat. Dalam hal ini, tak kira di mana saja mereka berada. Dan kita tengok sekarang ni, alhamdulillah, pelajar-pelajar lulusan Yayasan Islam Kelantan ini bertebaran di seluruh negara kita, menyumbang kepada perkembangan ilmu dan juga agama. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dalam Februari 2018, dasar pendidikan Rabbani Kelantan telah dilancarkan. Secara mudah dan faham ringkasnya lah, untuk apa lagi keperluan dasar pendidikan yang kita sebut dasar pendidikan Rabbani yang kita gazetkan di Kelantan ini, sedangkan kita telah pun ada dasar pendidikan negara. Mungkin Datuk ada komen yang lebih positif ke arah itu. Okey. Dasar pendidikan Rabbani kita lancarkan, dan ia sebenarnya bukan calang-calang. Sebab ianya dirangka oleh 15 orang tenaga pakar dalam bidang pendidikan, terutamanya pendidikan Islam daripada daripada universiti-universiti tempatan, sama ada IPT dan juga IPTS. Yayasan Islam Kelantan ini berfungsi untuk mendidik dengan didikan agama dan juga Arab dan sebagainya lah. Ini sudah terbukti daripada dulu. Kita memperkenalkan dasar pendidikan Rabbani, ianya bukan sesuatu yang baru, tetapi kita susun semula supaya ianya lebih menepati kehendak semasa. Rabbani bermaksud bahawa dasar pendidikan yang sentiasa mengingatkan manusia kepada Tuhan, dalam masa yang sama mengingatkan apa fungsi mereka di dunia, ilmu untuk apa, siapa mereka, bagaimana mereka menguruskan dunia mengikut kehendak Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
supaya manusia itu terdidik mengenal diri mereka sebagai seorang khalifah. Mereka menuntut ilmu untuk apa? Untuk mentadbir dunia yang bagaimana, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita mahu. Sebab kita lihat keadaan pada hari ini. Ya. Keadaan pada hari ini di mana-mana kita dapati bahawa keruntuhan masyarakat yang menyebabkan keruntuhan sebuah negara. Adakah dunia tidak bertamadun? Dunia kita bertamadun. Ya, pelajar-pelajar kita semakin tinggi mereka belajar, sepatutnya semakin baik akhlak mereka. Kita dapati hari ini berapa banyak universiti-universiti ditubuhkan dalam negara-negara. Ya, tetapi malangnya semakin ramai universiti mengeluarkan pelajar-pelajar yang cemerlang setiap tahun, semakin ramai golongan yang terpelajar. Tapi dunia hari ini bukannya semakin baik, tidak. Ya, dunia hari ini semakin kacau. Kita boleh melihat hari ini. Ya, kerana apa? Kerana kita dapati bahawa mereka menuntut ilmu bukannya untuk menjaga kebajikan sesama manusia, untuk menggunakan potensi yang mereka ada untuk berkhidmat kepada negara, tidak, tetapi untuk kepentingan diri mereka semata-mata. Mereka belajar di universiti, keluar sebagai seorang cendekiawan, jadi pegawai yang besar, ada pangkat, ada harta, ada kuasa, tapi mereka menggunakan pangkat, harta, kuasa untuk menindas manusia yang lain. Akhirnya golongan yang miskin menjadi mangsa kepada orang yang kaya. Golongan yang kurang kecerdasan pemikiran menjadi mangsa kepada orang yang lebih cerdik, orang yang lebih pandai. Ya, negara-negara yang kecil menjadi mangsa kepada negara-negara yang besar. Akhirnya dunia menjadi mangsa kepada sang penguasa yang ganas, yang tamak, yang halaba dan sebagainya. Jadi kita nak mengembalikan manusia kepada khalifah, iaitulah mentadbir dunia mengikut kehendak sang pencipta untuk tujuan sesama manusia, berkhidmat untuk manusia. Yang kaya berkhidmat kepada yang miskin, membantu yang miskin. Yang cerdik boleh mendidik kepada yang kurang. Begitu juga orang yang berkuasa, mereka memimpin orang yang lemah. Itu dasar pendidikan Rabbani. Kita kembali kepada apa yang pernah disebut oleh cendekiawan pendidikan Islam sebelum ini, ya, iaitulah contohnya Islamiyatul Ulum, dasar pengislaman ilmu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil Islamization of knowledge, mengislamkan ilmu, mengislamkan sains dan sebagainya. Bukannya tidak Islam, ya, sebagai contohnya dasar pendidikan negara. Kita tak kata ianya tidak Islamik, tetapi di sana ada lompang-lompang yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita perkenalkan dengan nilai-nilai agama. Jadi kita nak mulakan di Kelantan itu, ya. Dan sistem pendidikan yang sudah ada, yang diguna pakai oleh Yayasan Islam Kelantan sebelum ini pun sudah cukup baik. Sudah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cukup mulia akhlak, syakhsiah, dan juga cukup cemerlang akademiknya. Tetapi kita menyusun semula supaya ianya lebih jelas dan juga dalam masa yang sama boleh menyahut cabaran semasa dan juga memberi term dan juga kefahaman kepada masyarakat moden tentang pendidikan Islam yang pendidikan yang sesuai dengan kehendak Islam. Begitu, ya. Dengan kata lainnya, maknanya kita dasar pendidikan Rabbani bukan sekadar menekankan aspek kecemerlangan dalam pendidikan, tetapi menekankan syakhsiah dan juga pembangunan insan itu sendiri. Pembangunan Islam, kemenjadian manusia. Ya, ada yang disebut sebagai manusia itu sebagai modal insan. Kita kata modal insan pun betul, insan modal. Yang insan yang menjadi modal bagi membangunkan manusia, membangunkan masyarakat, membangunkan negara. Itu yang kita cuba nak lahirkan, kita cuba nak producekan. Datuk Menteri Besar selalu sebut bahawa kita Kelantan yang paling penting bagi kita adalah kita dapat mengeluarkan insan-insan modal. Dengan kata lainnya, kita bukan nak menidakkan dasar pendidikan negara yang bukan, ya, sebagai satu komplementari. Dan kalau didapati bahawa dasar pendidikan Rabbani yang kita adakan ini boleh menyumbang, rasanya lebih boleh menampung mana-mana yang kurang, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak ianya dijadikan sebagai satu contoh dan juga satu alternatif. Baik Datuk, kalau kita lihat
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Kias ini yang dirasmikan penubuhannya pada awal Ogos 1999. Bahkan sejarah penubuhan ini jauh lebih daripada itu, sehingga akhirnya kita namakan ia sebagai Ma'had Dakwah wal Imamah. Yang difahamkan pada ketika itu Allahyarham Yang Mak Datuk Ayahanda juga pernah berkhidmat di Yayasan sini, Yayasan Islam Kelantan. Satu perjalanan yang panjang, yang bilakah lagi Kias ini akan muncul sebagai sebuah kolej universiti ataupun universiti penuh satu hari nanti, yang satu ketika dulu saya difahamkan telah ada usaha-usaha di pihak kerajaan untuk ke arah itu. Alhamdulillah, di peringkat akhir insya-Allah. Dalam kira-kira beberapa minggu yang lepas kita telah membentangkan sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan kita mengharapkan itu adalah pembentangan kita yang terakhir. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan syarat-syarat asas yang diperlukan kita dapat penuhi, dan kita sangat-sangat mengharapkan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra ataupun Kias ini dinaik tarafkan menjadi kolej universiti. Ya, sebab itu hanyalah satu-satunya kolej universiti yang kita harapkan di bawah kerajaan negeri Kelantan. Dan sebagaimana yang saya sebutkan, ini adalah Serambi Mekah. Kerana disebut Serambi Mekah, kenapa? Ya, kerana suatu ketika dahulu Kelantan adalah pusat untuk belajar agama, bukan bagi negara kita sahaja, tapi bagi negara-negara di Nusantara. Ya. Kemuncak kepada pendidikan agama waktu itu adalah di Mekah. Tetapi sesiapa yang tidak mampu untuk belajar di Mekah, cukuplah kalau mereka datang ke Kelantan. Itu sebab Kelantan dengan Serambi. Itu disebut sebagai Serambi Mekah. Kerana apa? Di sini letaknya ramai alim ulama. Di sini banyaknya institusi-institusi pondok, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian hasrat untuk menubuhkan universiti Islam yang pertama pun dapat direalisasikan di Kelantan apabila tertubuhnya Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan yang diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar, sambung di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan di Nelampuri, kemudian dapat terus sambung tahun berikutnya di Al-Azhar, dan mereka kembali sebagai graduan Universiti Al-Azhar. Kemudian sejarahnya Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan ini akhirnya diserapkan menjadi sebahagian daripada Universiti Melaya, Akademi Islam Universiti Melaya, dan sekarang ini menjadi pengajian Islam. Tiba-tiba saya lupa nama dia. Pusat Pengajian Islam Universiti Melaya adalah part of Universiti Melaya lah. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang sangat baik, yang kita rasa sangat gembira. Tapi apabila kita ada satu lagi, sebagaimana disebutkan tadi, dulunya Ma'had Dakwah wal Imamah, kita ubah kepada Kias, dan sekarang ini sedang berusaha untuk dapat naik taraf kepada University College. Dan kita sangat-sangat mengharapkanlah agar cita-cita rakyat negeri Kelantan ini bukan sahaja cita-cita kerajaan negeri Kelantan, cita-cita rakyat negeri Kelantan ini akhirnya dapat direalisasikan, insya-Allah. Kalau kita lihat dalam penghujung tahun lepas 2020, agak panas sedikit di media sosial yang dimainkan oleh beberapa orang individu, dan rentetan itu dikomen pelbagai oleh netizen ini. Kias berhadapan dengan tindakan mahkamah. Malah apa yang ada spekulasi Kias bakal disita kononnya. Justru apa cerita sebenarnya yang kalau boleh yang Mak Datuk bagi sedikit pencerahan berkenaan dengan isu ini? Sebenarnya ada berlaku salah faham. Dia adalah masalah pentadbiran dan juga teknikal. Nak kata disita pun tak boleh. Itu adalah proses mahkamah, tidak sampai ke tahap disita. Tetapi berlaku kesilapfahaman antara pentadbir Kias dengan satu syarikat yang telah usaha bersama dengan Kias untuk membangunkan sebuah bangunan. Kemudian berlaku pihak company, pihak company tersebut, syarikat tersebut tidak mampu untuk melakukan sebagaimana yang dijanjikan di peringkat awal. Kontraktor tersebut tidak dapat melakukan sebagaimana dan ditamatkan. Dan dia telah mengambil tindakan mahkamah untuk mendapatkan balik apa yang telah
apa yang telah yang telah dibelanjakan. Di situlah berlaku kesilapfahaman dan juga sebenarnya dalam proses pengurusan. Dan sekarang pun sebenarnya dalam proses untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tak timbul isu nak disita dan sebagainya. Kita jalan terus dan ianya adalah di peringkat akhir. Mana kita boleh dipertegaskan di sini bahawa apa yang dikatakan oleh netizen itu tidak benar sama sekali. Tidak sampai ke tahap itu. Ianya dalam proses penyelesaian. Ya. Baik Datuk, dalam suasana pandemik COVID-19 ini dan situasi norma baru ini, banyak sektor termasuk pendidikan ini sendiri dan juga pengurusan pentadbiran, ekonomi, perniagaan beralih kepada sistem maya atau potas talian ini. Di Kelantan, bagaimana cabaran ini kita hadapi serta perancangan di peringkat kerajaan agar persediaan infra dan teknologi ini untuk kita nak hadapi suasana norma baru, khususnya dalam bidang pendidikan pada hari ini? Sesiapa pun tidak menjangka. Dan sama ada kita di peringkat kerajaan negeri ataupun di peringkat kerajaan pusat, kita tidak ada pengalaman berhadapan dengan suasana COVID ini. Negara kita ada pengalaman berhadapan dengan musuh nyata sewaktu komunis. Kita pernah berhadapan dengan penjajahan dan sebagainya. Tapi berhadapan dengan musuh yang tidak nyata ini adalah pengalaman kita yang pertama. Jadi apabila berlaku pandemik COVID, tiba-tiba kita dihadapkan dengan permasalahan kita tidak dapat belajar secara bersemuka. Dan untuk menyelesaikan masalah itu, maka pilihan yang terbaik yang kita ada adalah pembelajaran atas talian. Kerana nak menjaga kemaslahatan pelajar dan sebagainya, keselamatan di sekolah dan sebagainya. Itu adalah concern ibu bapa. Apabila kita kata belajar atas talian, dia melibatkan beberapa perkara. Antaranya adalah keperluan kepada prasarana, connectivity, internet dan sebagainya. Kita perlu kepada device, perlu kepada komputer, kita perlu kepada laptop yang paling popular, ataupun sekurang-kurangnya seorang pelajar kena ada tab ataupun kena ada telefon pintar. Ini berlaku secara tiba-tiba. Seorang ibu bapa yang ada 3 orang anak yang sedang belajar dalam satu masa memerlukan 3 buah komputer sebagai contohnya, ataupun memerlukan 3 buah telefon pintar. Ini sesuatu yang kita tak jangka, di luar jangkaan sekali-kali. Dalam masa yang sama mungkin setengah tempat kita kata okey ada. Khususnya di bandar-bandar besar ada, di Kota Baru kita okey, apa lagi di Kuala Lumpur dan sebagainya. Tapi di luar bandar kita berhadapan dengan masalah connectivity, capaian internet, akses kepada internet. Waktu itu operator pun tidak bersedia untuk itu. Maka kita hadapilah suasana hari ini yang datang secara tiba-tiba dalam keadaan kita tidak bersedia. Walau bagaimanapun ini terpaksa kita hadapi. Selain pada norma baru yang lain, pembelajaran pun inilah kita kena akui, inilah hakikat masa hadapan. Kita kena bersedia untuk belajar atas talian. Norma baru dan cabaran baru. Norma baru dan cabaran baru. Jadi untuk tujuan tersebut, dalam konteks ini, Kerajaan Negeri Kelantan dengan Kementerian Kerajaan Persekutuan dan juga SKMM, alhamdulillah kita ucap terima kasih. Kita dimaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 700 juta kepada negeri Kelantan sahaja dalam program yang dipanggil sebagai Jendela. Jendela ini maksudnya untuk menyediakan prasarana kepada negeri Kelantan dalam bidang konektiviti, terutamanya menyediakan khidmat jalur lebar dan juga mendirikan menara-menara telekomunikasi. Jadi kita mengharapkan usaha-usaha ini nanti sekurang-kurangnya akan dapat membantu pelajar-pelajar dan juga guru-guru bagi memperbaiki lagi sistem pembelajaran atas talian ini. Di dalam bidang pendidikan, selain daripada apa yang telah diisytiharkan oleh pihak kerajaan persekutuan, oleh kerajaan negeri
melalui exco yang lain. Yang khusus di bawah saya adalah antaranya kita ada contohnya bantuan awal persekolahan yang kita berikan melalui pejabat-pejabat pusat khidmat ADUN di 45 buah ADUN negeri-negeri. Ya, begitu juga kita bagi bantuan kepada pelajar-pelajar yang akan masuk universiti, ya, sama ada IPTA ataupun IPTS. Ya. Kita antaranya kita bekalkan pakaian seragam, beg, dan juga kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Selain daripada itu, antaranya lagi lah, ini antara saya sebut, ya, banyak lagi mungkin, ya, tapi antaranya kepada usahawan-usahawan digital, usahawan-usahawan IT secara kecil-kecilan. Ya. Kita tidak bincangkan soal peniaga-peniaga yang besar lah. Secara kecil-kecilan, kerajaan negeri juga membantu memberikan modal tambahan kepada mereka yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan ini, dan bantuan ini kita salurkan melalui ICT Gateway, Kelantan ICT Gateway. Kelantan ICT Gateway ini adalah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri, one stop agency, ya, yang menyelaraskan semua pembangunan IT di Kelantan ini. Jadi antara fungsi yang kita berikan kepada Kelantan ICT Gateway ini adalah untuk adalah untuk memberi latihan-latihan teknikal kepada rakyat negeri Kelantan yang menceburi bidang ini. Jadi melalui Kelantan ICT Gateway inilah kita juga salurkan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil dalam bidang ini, insya-Allah. Dan kita akan juga melalui pusat khidmat DUN nanti. Di awal pandemik COVID pada tahun lepas, Kelantan ICT Gateway ini juga telah bersama menubuhkan satu kemudahan perniagaan atas talian, ya, order makan dan sebagainya. Dan kita dapati rupanya ramai anak-anak Kelantan, terutamanya daripada kalangan belia dan beliawanis yang berminat untuk berniaga. Orang Kelantan ini adalah usahawan. Jadi apabila kita buat sistem perniagaan atas talian, kita mendapat sambutan yang sangat baik. Jadi insya-Allah melalui kaedah ini jugalah nantinya kita akan mengenal pasti peniaga-peniaga daripada kalangan pemuda-pemudi, belia dan juga beliawanis ini yang kita nampak berpotensi. Dan ini insya-Allah yang akan kita bantu. Tahun lepas kita Kelantan ini baru saja menyambut 3 dekad. PAS ini dalam konteks menerauji Kelantan dengan dasar membangun bersama Islam, dan PAS kukuh di Kelantan insya-Allah. Dalam tempoh ini juga Kerajaan Barisan Nasional telah pun ditolak dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, diganti dengan Pakatan Harapan. Walaupun hanya bertahan selama 22 bulan. Angka yang sinonimnya disebut 22 bulan. Kini PAS pula bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Malaysia dalam mentadbir sebuah kerajaan. Justru sejauh mana kita di Kelantan ini mampu menjadi model yang terbaik, model kerajaan di peringkat nasional dalam konteks dasar membangun bersama Islam ini. Alhamdulillah 30 tahun. Dan kejayaan kita yang paling besar adalah sebuah kerajaan yang bersih. Ini adalah rekod. Rekod. Mana ada satu kerajaan yang memerintah selama 30 tahun, tidak ada satu kes rasuah, corruption yang disabitkan oleh mahkamah yang melibatkan pimpinan kerajaan negeri. Ini adalah rekod. Kerajaan ini ataupun pegawai kerajaan sendiri pun tidak ada. Ini adalah rekod, dan inilah modal kita yang paling besar. Kenapa? Di saat rakyat mendambakan sebuah kerajaan yang bersih, sebuah kerajaan yang mengambil berat soal rakyat, menjaga kebajikan rakyat. Kenapa Barisan Nasional ditolak oleh rakyat pada waktu itu? Kerana Barisan Nasional digambarkan sebahagian daripada pimpinan mereka pada waktu itu terlibat dengan isu-isu penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Kemudian Kerajaan Pakatan Harapan
Kerajaan Pakatan Harapan walaupun 22 tahun, kita 22 bulan, 22 bulan ada kes-kes. Ada kes-kes yang tanpa kita perlu menyebutnya. Baru 22 bulan, bukan 30 tahun. Tetapi Kelantan selama 30 tahun. Ini adalah modal yang paling besar. Ya, kita tidak kurang dari sudut kebajikan rakyat yang kita telah lakukan. Apa yang disebut adalah sesuatu yang pusat tidak mampu buat dan negeri-negeri lain tidak mampu buat. Bukankah ini satu modal yang besar untuk meyakinkan kepada rakyat? Tapi kita perlu ingat bahawa untuk kita ini adalah pengamal demokrasi. Kita kerajaan kita dibentuk atas dasar demokrasi berparlimen. Maksudnya parti mana yang mendapat jumlah kursi yang paling banyak di parlimen, dialah yang akan memimpin kerajaan. Ya, kerajaan tidak boleh dipimpin oleh satu parti. Ya, satu parti mesti berpakat dengan parti-parti yang lain. Dalam pakatan ini, parti mana yang mendapat paling banyak kerusi, dialah yang akan dikatakan yang paling berkuasa. Jadi kita alhamdulillah dalam Perikatan Nasional yang ada hari ini pun kita tidak jangka sebenarnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Yang kita tidak jangka, mungkin ianya datang lebih awal daripada yang kita impikan. Ya, tapi walau bagaimanapun ia merupakan satu cabaran kepada kita. Dan saya melihat bahawa prestasi kabinet yang dianggotai oleh PAS lah, terutamanya menteri-menteri dan juga timbalan-timbalan daripada parti PAS, ya, alhamdulillah mereka telah memberikan suatu perkhidmatan yang sangat baik. Ya, jadi kepakaran yang ada kepada mereka itu mungkin sebenarnya adalah pengalaman. Selama 30 tahun kita memerintah negeri Kelantan, dan sekarang ini kita sudah ada Terengganu, kita sudah ada Kedah, ya. Terengganu kita sudah memerintah ini kali yang satu masa dulu, kemudian sebelum ini, dan ini mungkin kali yang ketiga. Alhamdulillah. Kedah kali yang kedua kalau tak silap saya. Ini adalah pengalaman untuk melengkapkan kita kepada satu masa nanti diberikan peluang oleh rakyat untuk mentadbir negara. Beri peluang kalau ingin melihat PAS berfungsi dengan lebih baik di peringkat persekutuan, beri kuasa yang lebih kepada PAS dengan memperbanyakkan wakil-wakil rakyat PAS di parlimen, insya-Allah. Ya. Kalau kecil kita ada, maka kecillah pengaruh yang kita ada. Ya. Kalau kita ada ramai, maka besarlah pengaruh yang kita ada. Apabila besar pengaruh yang kita ada, banyak benda yang kita boleh buat, insya-Allah. Orang mempertikaikan apa yang PAS buat, tapi mereka tahu ke tidak, ya, bahawa kuasa yang kita ada, yang ada kepada kita adalah alhamdulillah masih lagi kecil, ya. Tapi kalau nak kita buat lebih besar, beri lebih banyak kuasa kepada kita, insya-Allah kita akan cuba buat yang terbaik. Kelantan kita telah dapat membuktikan sebagaimana yang kita semua maklum. Sebagai akhirnya lah Datuk, sekarang kita PAS berada dalam satu kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan Perikatan Nasional. Kalau sebelum ini beberapa tahun yang lalu kita lalui dalam konteks PAS dalam berada di pihak pembangkang. Justru bila kita berada dalam suasana kita bersama dalam satu kerajaan pada hari, mungkin ada cabaran baru kepada PAS yang sebelum ini menjadi pembangkang. Pada hari ini bersama dalam kerajaan, mungkin ada satu cabaran baru. Mungkin pada ketika berada di dalam pembangkang, kita boleh menyebut kena buat itu, kena buat ini. Dan kita sendiri sekarang berada dalam kerajaan, mungkin cabaran ini menjadi satu cabaran baru kepada PAS. Ya, betul. Apabila kita sebagai pembangkang, kita mendesak daripada luar, dan itu memang tugasnya pembangkang. Apa lagi yang mereka boleh lakukan, apa lagi yang kita boleh lakukan, melainkan dengan cara kita mendesak daripada luar. Tapi apabila kita menjadi kerajaan, kita tak perlu lagi mendesak daripada luar. Ya, kita tak perlu lagi menganjurkan demonstrasi yang besar sebab kita sudah pun kerajaan. Ya. Mungkin kita tidak mampu lakukan, tapi kita sebenarnya dalam proses melakukan. Orang tidak nampak apa yang kita buat sebab kita sedang buat. Kita contohnya RUU 355. Ada orang mempersoalkan apa peranan PAS sekarang. Dulu sewaktu jadi pembangkang bukan main lagi. Sekarang ni you are part of the government. Apa yang you sedang buat. Ya, tapi telah dijelaskan oleh timbalan menteri baru-baru ini bahawa kita dalam proses untuk itu. Ya, dan menteri sendiri menyebut bahawa menjadi cita-citanya sewaktu dia menjadi menteri agama,
dia akan cuba usahakan agar RUU 355 ini dapat dilaksanakan. Sebelum dia Sebelum dia mungkin sebelum dia retire ataupun sebelum dia bersara dan sebagainya lah. Maksudnya pembangkang ada cara dia, dan kita kerajaan, kita bertindak sebagai sebuah kerajaan. seingat saya Menteri sebut sebelum saya mati saya mau lihat RUU ini terlaksana. InsyaAllah. Dan itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita doakan. Ya. Kita bekerja sebagai sebuah kerajaan dan kita mempunyai keyakinan yang penuh kepada menteri-menteri kita terutamanya daripada PAS, agar apa yang kita hasratkan sewaktu kita menjadi pembangkang dahulu dapat kita laksanakan, sebab ini diperhatikan oleh rakyat dan itu menjadi cita-cita kita bersama. Ya, bukan maksud sewaktu kita menjadi pembangkang kita menyebut, kita mendesak, ya, kita mahukan satu-satu perkara, tiba-tiba apabila kita jadi kerajaan kita lupakan, ya. Tidak, sebab wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, kamu bekerja, yang menjadi saksi kerja-kerja kamu itu adalah Allah, Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Nanti esoknya kamu akan lihat hasil perbuatan kamu itu. Ya. Jadi bukan sahaja manusia akan menilai perbuatan kita, Allah juga dan Rasul juga lah. Ya, sebab itu menjadi peringatan bukan sahaja kepada orang lain tetapi juga kepada saya sendiri lah. Insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Haji Hassan, Pengurusi Jurukuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, di atas kebersamaan dan kesempatan masa yang diberikan untuk bersama-sama dalam slot semuka pada hari ini. Justru itu, di pihak Urusan Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mak Datuk dan setinggi penghargaan di atas kebersamaan yang cukup bermakna pada hari ini untuk memberi pencerahan pelbagai isu-isu yang menjadi ulasan ataupun komen yang tidak tepat di kalangan netizen-netizen di alam maya pada hari ini. Justru itu, semoga pada kali ini bermanfaat untuk semua para penonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.